Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Kalabakan kena patuh dengan arahan speaker. Yang Berhormat Datuk Tuan Speaker. Kalau patuh dengan keputusan speaker, jangan ada usul-usul yang bukan-bukan. Usul boleh. Okey. Yang Berhormat Tuan Speaker, saya menjunjung kasih di atas titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tatkala istiadat pembukaan Penggal Ketiga Parlimen Malaysia yang ke-13 pada 9 Mac 2015 yang lalu. Dan saya menyambut baik titah tuanku yang menekankan keperluan membuka lembaran baru demi kepentingan rakyat dan supaya kita berusaha memelihara ketenteraman awam, mempertahankan keselamatan nasional serta memperkukuhkan kedaulatan negara. Ikhtiar ini adalah demi memartabatkan Malaysia sebagai salah sebuah negara yang mampu memainkan peranan yang cukup signifikan bukan sahaja di arena rantau Asia tetapi juga di pentas global. 50 tahun yang lalu, pada 29 Mei 1966, almarhum Tun Abdul Razak sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan mengadakan pertemuan dengan Tun Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Bangkok. Setelah berunding selama 3 hari, kedua-dua negarawan mengambil keputusan untuk menamatkan permusuhan dan memulihkan semula hubungan diplomatik Malaysia dengan Indonesia yang terputus selama 2 tahun 9 bulan akibat konfrontasi. Saya ingin mengemukakan satu dokumen dalam bentuk jurnal sejarah yang merakamkan catatan dan sumbangan besar Tun Abdul Razak dalam membina hubungan Malaysia dan Indonesia dan kemudiannya membentuk ASEAN. 3 bulan kemudian, pada 11 Ogos 1966, Tun Abdul Razak terbang ke Jakarta untuk menandatangani perjanjian dengan Adam Malik bagi menamatkan konfrontasi. Kejayaan Tun Abdul Razak menamatkan konfrontasi amat menggembirakan rakyat Malaysia. Kepulangan beliau disambut oleh 15,000 orang di lapangan terbang Subang dan kerajaan negeri Selangor pada ketika itu telah memberikan cuti pada hari tersebut dan mengarahkan kaki tangan berada di lapangan terbang Subang. Bagi mengukuhkan lagi hubungan, Adam Malik telah mengetuai delegasi seramai 45 orang ke Malaysia. Pertemuan bersejarah di Bangkok dan pemeteraian perjanjian di Jakarta bukan sahaja telah mengembalikan hubungan persahabatan antara dua negara serumpun, tetapi juga menyamai benih kepada pembentukan ASEAN. Setahun setelah tamatnya konfrontasi, 5 orang Menteri Luar Asia Tenggara, Tun Razak daripada Malaysia, Tun Adam Malik dari Indonesia, Narciso Ramos dari Filipina, Raja Ratnam dari Singapura, dan Tun Tanat Koman dari Thailand bertemu pula di Bangkok dan mengasaskan pembentukan ASEAN. 2 percubaan sebelum itu, iaitu Association of Southeast Asia dan Mafilindo, untuk memperkukuhkan perpaduan negara serantau gagal kerana prasangka kebencian selain sikap tidak peduli. Pembentukan ASEAN merupakan satu pencapaian yang besar negarawan rantau ini, juga Malaysia dan Indonesia, yang menjadi pengasas kepada pertubuhan serantau tersebut. Apa yang dirumuskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad semasa berucap di Kongres Pertama ASEAN 25 tahun pertubuhan tersebut pada 8 Oktober 1992 adalah tepat. Saya quote dengan izin Datuk Yang di-Pertua, "It was out of this crucible of conflict, indifference, even contempt, that there arose the conviction that it was time to get to know each other better. It was out of this realization that the leaders of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand made the crucial decision to undertake a historical act of regional reconciliation.
a decision was made to turn a regional turmoil into an oasis of tranquility, peace and security, to transform a region of strangers into a society of friends, to turn a region of poverty and underdevelopment into a dynamic zone of prosperity and cooperation, and to take a region of cold peace and cold war and transform it into a community of warm and cooperative engagement. Cabaran kepada ASEAN bukanlah kecil. Tak kala ditubuhkan Perang Vietnam, perang yang paling berdarah di zaman Perang Dingin, sedang memuncak. Bukan sahaja Perang Dingin antara blok demokrasi dengan blok komunis mencetuskan konflik di merata dunia, tetapi ketika yang sama, berlaku Perang Dingin dalam blok komunis itu sendiri, antara Peking dengan Moskow, juga memberi kesan langsung kepada keselamatan negara-negara Asia Tenggara. Bagi para negarawan yang mengasaskan ASEAN, pembentukan Pakatan Serantau itu adalah jawapan untuk mengelakkan rantau ini daripada terjebak dalam perang dingin antara kuasa besar dan ideologi. Justru salah satu dokumen terpenting ASEAN adalah peristiharan Menteri-Menteri Luar ASEAN di Kuala Lumpur pada 27 November 1971, iaitu Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration ataupun ZOFAN. Hari ini, ketika dunia berhadapan dengan pelbagai cabaran baru, termasuk soal keselamatan ASEAN, dua ketetapan yang diisytiharkan itu perlu kita ingati semula, iaitu, dengan izin saya quote Dato' Yang di-Pertua, that Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand are determined to exert initially necessary efforts to secure the recognition of and respect for Southeast Asia as a zone of peace, freedom and neutrality from any form or manner of interference by outside powers. That Southeast Asian countries should make concerted efforts to broaden the areas of cooperation which would contribute to their strength, solidarity and closer relationship. Unquote. Meskipun ASEAN ini telah dianggotai oleh 10 negara, namun dua ketetapan ini perlu menjadi panduan kita dalam mengemudi suasana baru yang sedang kita hadapi. Jika dahulu kita berhadapan dengan konflik dan persaingan antara Washington dengan Moskow, kini kita berhadapan dengan Washington yang ingin mengekalkan pengaruh dan kepentingannya di rantau ini, dan kita juga berhadapan dengan Republik Rakyat China yang bakal menjadi ekonomi terbesar di dunia dan juga sedang dengan pantas membesarkan kekuatan tenteranya. Bulan ini sahaja, Kementerian Pertahanan Republik Rakyat China telah mengumumkan peningkatan sebanyak 10% perbelanjaan pertahanan kepada 144.2 bilion US dollar, menjadikan perbelanjaan pertahanan yang kedua terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. Sebagai reaksi kepada peningkatan ketenteraan China, Amerika Syarikat telah membuat keputusan untuk memindahkan 60% kekuatan tentera lautnya ke Asia Pasifik menjelang 2020. Saya boleh kemukakan artikel yang terbaru yang bertajuk US Navy to shift 60% of its fleet to the Pacific as China continues to build up its military. Ini menunjukkan rantau Asia Tenggara sekarang sudah menjadi tempat persaingan di antara Amerika Syarikat dan Republik Rakyat China yang menuntut Malaysia dan negara-negara ASEAN memainkan peranan yang cukup penting bagi memastikan kedaulatan negara-negara dan kestabilan di rantau ini. Dalam berhadapan dengan senario baru yang mampu mengganggu gugat keselamatan negara dan serantau, ASEAN kelihatan ketandusan kepimpinan. Kegagalan sidang kemuncak ASEAN di Phnom Penh
3 tahun lalu mengeluarkan kenyataan bersama ataupun joint communique. Buat pertama kali dalam tempoh 45 tahun, ASEAN gagal mengemukakan joint communique, memberi petanda kemerosotan muafakat mengenai persoalan dasar di rantau ini. Ternyata, perpaduan ASEAN kini telah digugat oleh persoalan Laut Cina Selatan dan peranan kuasa luar untuk meretakkan perpaduan ASEAN. Kalau benarlah laporan yang dibuat baru-baru ini bahawa Menteri Pertahanan dilihat sebagai calon terbaik sebagai Perdana Menteri, maka beliau seharusnya diuji kemampuannya boleh atau tidak menyelesaikan masalah di Laut Cina Selatan yang semakin tegang pada hari ini. Sidang kemuncak di Myanmar tahun lalu juga tidak menyentuh langsung apa-apa persoalan tentang rantau ini. Dan ini sikap yang memang dikehendaki oleh Republik Rakyat Cina yang mempunyai kepentingan untuk memperluaskan pengaruh dan kekuatan ketenteraannya. Dalam bulan Februari lalu, tak kala Presiden Barack Obama melawat India, satu kenyataan bersama telah dikeluarkan yang turut menyentuh isu Laut Cina Selatan. Persoalannya hari ini ialah mengapa kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat, India dan Republik Rakyat Cina begitu lantang membuat penderian tentang Laut Cina Selatan, sedangkan ASEAN dan Malaysia sendiri menyepikan diri. Situasi keselamatan di Laut Cina Selatan yang menunjukkan peningkatan kehadiran aset Republik Rakyat Cina sekiranya tidak ditangani dengan tegas, mampu mengganggu gugat keselamatan negara, serantau dan antarabangsa. Malaysia mempunyai kepentingan khusus di Kepulauan Spratleys. Kita telah melalui pengalaman perik kehilangan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Apakah kita mahu kehilangan Kepulauan Spratleys pula? Putrajaya kelihatan mengabaikan sama sekali doktrin Zoffan yang saya sebutkan tadi, iaitu sumbangan terbesar almarhum Tun Abdul Razak untuk mencapai kestabilan serantau. Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Putrajaya, khususnya Kementerian Pertahanan, bagi memelihara kedaulatan dan keselamatan di perairan, apabila banyak laporan yang boleh kita baca hari ini yang menunjukkan peningkatan kehadiran aset ketenteraan milik Republik Rakyat Cina kelihatan di Laut Cina Selatan yang boleh menggugat kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan bermaruah. Datuk Yang di-Pertua, kestabilan dan keselamatan serantau adalah sebahagian. Bagi laluan Yang Berhormat. Ya. Makasih. Ya, sila. Makasih Tuan Yang Berhormat. Ya. Kombak nampak saya nampaknya Tuan Ketua yang kombak begitu besar kebimbangan dia berhubung dengan isu-isu keselamatan di antara sempadan dua negara dan sebagainya, di mana memang benar bahawa pada ketika ini kedaulatan negara, sebuah negara itu harus dihormati. Jadi apakah kombak juga mungkin ingin melontarkan idea-idea yang mungkin boleh diguna pakai oleh kerajaan ataupun kementerian untuk mungkin menghalang perkara-perkara yang tidak ada ingin berlaku. Contohnya mungkin pencerobohan ataupun ganggu gugat tentang keselamatan negara kita yang menjadi kebimbangan rakyat keseluruhannya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan. Sukacita saya mengesyorkan seperti yang saya lontarkan dalam perbahasan sebentar tadi. ASEAN kena mengambil pendirian yang cukup jelas. Kalau negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, India dan China sekarang dengan lantang mengambil pendirian dan posisi dengan kehadiran aset ketenteraan yang jelas di Laut Cina Selatan. Persoalannya mengapa Malaysia mendiamkan diri?
Dan saya akan sentuh sebentar tadi bagaimana Malaysia harus memainkan peranan sebagai tuan rumah ASEAN Summit pada hujung tahun ini. Dan saya kira itulah peluang yang terbaik untuk Perdana Menteri mengembalikan semula prinsip almarhum Tun Abdul Razak dengan mempertahankan deklarasi Zoffan tadi, iaitu Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration yang ditandatangani pada tahun 1971, yang saya melihat hari ini sudah diketepikan sehingga mengundang negara-negara luar untuk mengambil peranan dan pengaruh yang lebih besar di Laut Cina Selatan. Jadi saya ingin mencadangkan supaya Malaysia menggunakan ASEAN Summit pada tahun ini untuk mengambil pendirian yang lebih keras dan tegas bagi menyatakan supaya rantau ini kekal, aman, stabil dan bebas daripada pengaruh luar. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin bertanya tadi bahawa apakah langkah yang telah diambil oleh Putrajaya ataupun Kementerian Pertahanan bagi memelihara kedaulatan dan keselamatan di perairan apabila ada laporan yang boleh kita teliti dan semak yang dengan jelas menunjukkan peningkatan kehadiran aset ketenteraan milik Republik Rakyat China yang telah mula kelihatan di Laut Cina Selatan yang boleh menggugat kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan bermaruah. Kestabilan dan keselamatan serantau adalah sebahagian daripada kepentingan nasional. Justru itu kita perlu muafakat nasional dalam menjelaskan peranan Malaysia. Ini menjawab persoalan Yang Berhormat Kinabatangan dalam menjamin dan mempertahankan keselamatan kolektif serantau. Dan kepentingan nasional perlu mengatasi politik kepartaian. Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan bermaruah perlu menjamin kestabilan dan keselamatan kolektif serantau melalui ASEAN. Seperti yang saya tegaskan tadi, tahun ini Malaysia memegang tampuk kepimpinan ASEAN dan sidang kemuncak akan diadakan di negara kita. Dan ini sangat bermakna, apatah lagi apabila kita berjaya membentuk ASEAN Economic Community, di mana pembentukan ASEAN Economic Community ini tidak lain dan tidak bukan adalah kejayaan merealisasikan hasrat dengan izin Datuk Yang di-Pertua to transform a region of strangers into a society of friends, to turn a region of poverty and underdevelopment into a dynamic zone of prosperity. Namun zone of prosperity ataupun rantau kemakmuran yang telah kita capai kini digugat kembali dengan persaingan ketenteraan di antara China dan Amerika Syarikat di rantau ini. Dan saya ingin mengulangi bahawa doktrin Zoffan ataupun zon aman, bebas dan berkecuali yang merupakan grand strategi almarhum Tun Abdul Razak bersama para pemimpin serantau untuk dengan izin to turn a region in turmoil into an oasis of tranquility seolah-olahnya telah dilupakan dan disia-siakan oleh pimpinan hari ini sama ada di peringkat negara kita ataupun di peringkat ASEAN. Ya, Mersin bangun. Ya, sila. Ya, amat berhormat. Terima kasih. Gombak cerita macam dia dekat pusat. Tapi dia bos Negeri Selangor. Saya amati ucapan Gombak daripada awal tadi. Ya, di Parlimen. Gombak seolah-olah memberi gambaran kepada Dewan ini bahawa legasi Perdana Menteri kedua, iaitu ayahanda kepada Pekan, yang telah memberi satu fasad yang kuat tentang penubuhan ASEAN. Dan bila tiba giliran Pekan menjadi pengurusi ASEAN, mendapat pengiktirafan daripada Presiden Indonesia yang baru angkat sumpah, lawatan resmi daripada abang kepada adik, seolah-olah Pekan ni
nak menjahanamkan legasi yang telah dibuat oleh ayahandanya. Saya ingat tu tak berapa tepat. Dan kalau kita lihat sejarah, Selat Melaka dan juga Laut Cina Selatan, sebab nama dia tu Laut Cina Selatan, jadi Cina perasan macam dia punya lah. Tapi sebenarnya tidak. Itu satu. Nombor dua, kalaulah Pekan tidak menambah nilai apa yang ayahanda dia buat, cuma Pekan buat dalam banyak hal perkara-perkara yang buat senyap-senyap. Dia lawat negara China sebagai timbalan Perdana Menteri sekali, rasmi. Saya ikut serta dalam lawatan tersebut, dan kerajaan China amat menghormati. Tatkala seluruh mata dunia takut kepada komunis, Malaysia lah negara pertama yang mengiktiraf dan membuat perhubungan diplomatik. Takkanlah China nak serang kita. Kehadiran mereka adalah kehadiran biasa untuk memastikan yang segala perkara yang menjadi minat mereka juga terpelihara. Kita ada banyak platform, ASEAN, ASEAN Plus 3, ASEAN Plus Europe, untuk memastikan. Ni saya nak tanya sikit je, Gombak. Saya nak tanya, ada seorang hamba Allah yang saya dapat faham dia adalah pengurusi kepada ASEAN Business Council, Tan Sri Mulyani Majid. Tatkala kita nak perbaiki hubungan dua hala, abang adik serumpun, kata Yang Muhammad Gombak, tiba-tiba dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bersifat peribadi, merendah-rendahkan businessman daripada Indonesia. Adakah perkara ini dapat membantu, saya nak tanya Gombak, adakah perkara ini dapat membantu hubungan baik yang telah mula dipelupuri antara Jokowi dengan Pekan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Mersing. Datuk Yang Pertua, saya ingin menjelaskan bahawa saya tidak langsung menggunakan istilah bahawa Perdana Menteri hari ini ingin menjahanamkan legasi almarhum Tun Abdul Razak. Tidak sama sekali. Cuma saya mencadangkan dan mengesyorkan satu deklarasi yang telah dibuat pada tahun 1971 yang menekankan soal peace, freedom and neutrality di rantau ini dipertahankan. Kerana dalam dua ASEAN Summit yang saya sebut tadi, tidak ada buat kali pertama dalam sejarah joint communique di antara negara-negara ASEAN berhubung pendirian kita terhadap keselamatan dan kestabilan rantau ini. Sebab itu baru-baru ini School of International Studies Singapore telah mengeluarkan satu kenyataan yang bertajuk The South China Sea Disputes 3 years after Cambodia. Maknanya setelah summit berakhir pada yang di Phnom Penh yang sebut tadi, benda ini masih berlarutan. Mengapa Malaysia dan ASEAN mendiamkan diri sedangkan China, India dan Amerika Syarikat mengambil pendirian yang begitu tegas? Maka saya juga mencadangkan, oleh kerana Malaysia pada tahun ini menjadi tuan rumah kepada ASEAN Summit, ini masih yang terbaik untuk kembali kepada semangat yang telah dibina oleh almarhum Tun Abdul Razak dengan pimpinan dan negarawan negara-negara ASEAN. Apakah itu satu syiar yang salah dan tidak sopan dalam Dewan? Itu yang pertama. Yang keduanya, bukan soal China perasan atau tidak. Ini bukan soalnya. Soalnya, dengan maklumat yang saya kemukakan sebentar tadi, ada dua artikel yang juga dicetak dalam makalah National Security yang menyebut China military built up shifts balance of power in Asia in Beijing's favor. Yang kedua, US Navy to shift 60% of its fleet to the Pacific as China continues to build up its military. Jadi kalau dua superpower ini sudah membina kekuatan ketenteraan di rantau kita, apakah ini tidak mengundang
ASEAN dan Malaysia untuk mengambil pendirian. Itu sahaja yang saya mahu, dan saya mengesyorkan kembali semula kepada deklarasi itu supaya Malaysia sebagai sebuah negara yang ada maruah dan merdeka dan berdaulat dihormati oleh kuasa-kuasa besar. Jadi Datuk Yang Dipertua, terima kasih Gombak. Sila bantu. Saya juga ingin dapat pandangan dari Gombak. Kebelakangan ini dalam tahun ke 10 tahun yang ini, kita juga menyaksikan Malaysia makin rela menerima Navy fleets dari Amerika Syarikat, dan ini tidak pernah dilakukan semasa bekas Perdana Menteri zaman Mahathir dan juga sebelum ini. Adakah dengan cara kita seolah-olah mendekat dengan kehadiran tentera Amerika Syarikat, kita juga mengundang dan memesong daripada neutral zone, dan juga mengundang kuasa-kuasa besar yang lain juga bersaing untuk kehadiran di sini. Saya ingin dapat pandangan dari Gombak. terima kasih Hamba Mat Batu. Saya mendengar dengan tekun, dan itu juga sebenarnya keprihatinan dan concern ramai rakyat Malaysia dan juga masyarakat ASEAN tentang kehadiran fleet ataupun aset kuasa-kuasa besar ini atas nama untuk ada joint training ataupun ada joint exercise, tetapi tidak ada perincian yang diberikan. Maka saya juga mengajak di awal tadi untuk kembali semula melihat bagaimana penegasan yang telah dibuat oleh Tun Dr. Mahathir ketika dalam satu kongres, the first ASEAN Congress, iaitu yang bertajuk ASEAN The Next Generation, All Wisdoms and New Directions pada 8 Oktober 1992, yang dengan jelas mempertahankan kedaulatan rantau Asia Tenggara dan juga melihat keperluan untuk ASEAN kembali kepada deklarasi Zofan tadi. Datuk Yang Dipertua, saya ingin beralih kepada satu topik yang lain setelah saya kupas agak panjang lebar tentang peranan Malaysia sebagai anggota ASEAN, khususnya sebagai pengurusi pada tahun ini. Ya, sebenarnya masa dah cukup. Sikit lagi, okay, sila. Memberikan kepimpinan kepada ASEAN, dan saya mengesyorkan untuk memperbaharui komitmen ASEAN terhadap Zofan dan mengisytiharkan Laut Cina Selatan sebagai laut aman, bebas dan berkecuali. Datuk Yang Dipertua, keselamatan dan kedaulatan wilayah wajib dipertahankan, dan kepimpinan dan pihak keselamatan perlu sentiasa peka dan bersiap siaga untuk memelihara kedaulatan dan keselamatan negara di semua perairan dari sebarang anasir pencerobohan, seperti yang berlaku di Lahad Datu, membuktikan terdapatnya kealpaan yang tidak boleh dibenarkan berulang, dan kita tidak boleh berkompromi dengan sebarang pencerobohan yang boleh menggugat keselamatan negara. Pihak keselamatan dan juga golongan ilmuwan dan agamawan perlu prihatin terhadap individu atau sel yang menjalankan aktiviti militan serta dakwah ekstremisme yang menggugat keselamatan negara. Bulan Januari lalu, rakyat Malaysia kelahiran Muar, Zulkifli Hir, mati ditembak dalam pertempuran dengan polis Filipina di Tukana, Lipau, Mindanao. Beliau dianggap sebagai salah seorang pengganas yang paling dikehendaki di dunia. Ini bukanlah kali pertama penglibatan rakyat Malaysia dalam kegiatan keganasan di rantau ini. Meskipun mereka adalah dari golongan profesional yang mempunyai pendidikan tinggi, jurutera telekomunikasi dan pakar matematik, namun pemikiran mereka telah dikeliru dan disesatkan sehingga bertindak militan. Kita perlu meyakinkan generasi muda yang idealistik bahawa penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh dunia Islam adalah melalui ilmu, prinsip keadilan dan jalan demokrasi. Dan dunia kini juga sedang berhadapan dengan ancaman keganasan IS ataupun Islamic State, atau dikenali juga sebagai pengganas Daesh. Sesungguhnya gerakan ganas Al-Unf sangat menggugat masa hadapan dunia. Kita perlu memastikan generasi muda Malaysia
tidak dipengaruhi oleh dakwah pengganas dan militan seperti Islamic State, Boko Haram dan lain-lain yang tersebar meluas melalui laman-laman media sosial. Dan Malaysia sebagai sebuah negara pluralistik yang mendapat nikmat keamanan dan kesejahteraan sejak 6 dekad lalu, wajar melihat secara serius bahawa ancaman keganasan hari ini sebagai fik keutamaan, di mana kewajipan kita adalah untuk menolak kemerbahayaan atau madar yang boleh berlaku di dalam negara seperti berlaku di Iraq, Syria, Yaman, Mesir, Libya, Pakistan, Afghanistan dan Nigeria. Dan bahkan kini fenomena tersebut juga turut menjalar di negara-negara Eropah. Saya ingin mencadangkan supaya kita perlu menegaskan ajaran Islam tentang keadilan dan kesederhanaan, moderation and justice, dan makna sebenar jihad seperti yang telah diulas dengan jitu oleh ulama besar Dr. Syekh Yusof Qaradawi untuk menangani propaganda gulungan militan. Dan karya monumental beliau yang bertajuk Fiqh al-Jihad wajar diangkat sebagai rujukan bagi mendidik masyarakat kita agar tidak terjebak dengan kumpulan militan. Datuk Yang Di-Pertua, kita harus belajar daripada pengalaman buruk Asia Tengah yang menjadi pusat tumbuhnya gerakan radikal akibat pemerintahan yang tidak demokratik. Jalan penyelesaian kepada krisis ini adalah melalui demokrasi Islam yang berlandaskan keadilan dan kesederhanaan. Dan inilah sumbangan yang cukup besar dan amat bermakna oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada dunia amnya dan kepada dunia Islam khususnya. Kepetahan beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk mengungkapkan prinsip kesederhanaan dan keadilan di pentas dunia dan seterusnya mengemukakan gelombang kebangkitan demokrasi di dunia Islam sekarang sebagai gelombang keempat demokrasi dunia. Malangnya di mana beliau sekarang, Datuk Yang Di-Pertua? Kalau Datuk Yang Di-Pertua melihat di sebelah kiri Datuk Yang Di-Pertua, kerusi yang pertama, Ahli Parlimen Permatang Pauh, namanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana beliau sekarang? Mengapa di Sungai Buloh? Mengapa kerusi itu dikosongkan? Sedangkan Tan Sri Yang Di-Pertua sendiri telah menegaskan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masih kekal legitimate member of parliament of Permatang Pauh, ahli parlimen yang sah. Oleh kerana beliau ahli parlimen yang sah, beliau adalah ketua pembangkang yang sah. Mengapa ketua pembangkang dan ahli parlimen tidak dibenarkan hadir dalam sesi pada kali ini? Ya, kena jawab. Mengapa tidak dijawab? Saya tahu surat yang dibacakan oleh Yang Berhormat Sepang menegaskan bahawa mengikut peraturan penjara, arahan ketua pengarah penjara. Saya tidak bermaksud mengatakan Datuk Yang Di-Pertua ada kuasa untuk memanggil mana-mana individu yang telah dijatuhkan hukuman untuk tampil di Dewan Rakyat. Tetapi Datuk Yang Di-Pertua ada kuasa sebagai Yang Di-Pertua Dewan Rakyat yang bebas dari pengaruh eksekutif untuk menyatakan pendirian Yang Di-Pertua Dewan Rakyat. Bahawa sebagai ahli parlimen dan ketua pembangkang, beliau ada peranan yang boleh dimainkan dalam parlimen, dan ketua pengarah penjara harus memberikan ruang itu kepada ahli parlimen yang sah. Mengapa pendirian itu tidak dibuat sehingga hari ini? Mengapa mesti tunduk kepada ketua pengarah penjara sedangkan Datuk Yang Di-Pertua itu merupakan satu kedudukan yang bebas yang mempunyai peranan besar untuk memakmurkan dan mengangkat martabat parlimen. Ada ruang-ruang lain seseorang yang dijatuhkan hukuman boleh dibawa keluar daripada penjara. Sebagai contoh, ada kes saman sivil yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Datuk Anifah Aman. Mengapa boleh dibawa ke mahkamah?
Kalau mahkamah boleh membenarkan seseorang dibawa, mengapa parlimen mendiamkan diri? Jadi saya berharap Tan Sri yang dipertua, Datuk yang dipertua, lepas ini bincang elok-elok. Duduk dan mengambil satu pendirian yang boleh dilihat oleh masyarakat antarabangsa bahawa parlimen ini benar-benar bebas daripada pengaruh eksekutif dan boleh membuat keputusan bagi mengangkat martabat parlimen di Malaysia. Jadi Datuk yang dipertua, oleh kerana teguran telah diberikan, saya berharap dengan sedikit sumbangan dan idea saya pada pagi ini dapat membantu menyuburkan perbahasan dalam Dewan Rakyat dan mudah-mudahan negara Malaysia akan kekal makmur dan sejahtera di bawah kepimpinan Pakatan Rakyat insya-Allah dalam pilihan raya yang akan datang. Terima kasih. Ya, kelabakan.